Assalamualaikum dan hai. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat dan bersemangat untuk kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, pada hari ini Cikgu Jia akan meneruskan lagi subjek matematik dalam topik operasi tambah dalam lingkungan 100. Okey, jom kita tengok apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Alright, standard kandungan operasi tambah. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah mengenal dan menulis operasi tambah dalam bentuk ayat matematik dan juga bentuk lazim. Kriteria kejayaan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, cikgu berharap murid dapat mengenal operasi tambah dalam bentuk ayat matematik dan bentuk lazim dengan bantuan video pembelajaran ini yang telah disediakan oleh cikgu, dan menulis operasi tambah dalam bentuk ayat matematik dan juga bentuk lazim dengan bimbingan daripada video yang disediakan ini serta kerjasama daripada ibu bapa di rumah. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, apa kata jom kita tengok, dengar dan nyanyi bersama-sama lagu Berapa Jari. Berapa jari pada satu tangan? Berapa jari pada satu tangan? Berapa jari pada satu tangan? Mari kira bersama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jari pada dua tangan? Berapa jari pada dua tangan? Berapa jari pada dua tangan? Mari kira bersama. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk, tepuk tangan. Tepuk, tepuk tangan. Tepuk, tepuk tangan. Tepuk bersama saya. Baiklah semua, lepas tengok, tonton, dengar, nyanyi bersama-sama video yang cikgu tunjukkan tadi, cikgu harap semua seronok dan bersemangat untuk kita teruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, daripada video tadi, apa yang ada dalam video tadi? Kita belajar membilang pada satu tangan, pada dua tangan, baik. Alright. Jom kita teruskan sesi pembelajaran kita. Pertama sekali, cikgu nak tanya, siapa tahu apa itu bentuk ayat matematik dan juga bentuk lazim? Siapa tahu? Okay, kalau siapa yang tahu tu bagus, pandai. Okay, jom cikgu tunjukkan apa itu bentuk ayat matematik dan juga bentuk lazim. Okey, berdasarkan gambar rajah yang cikgu tunjukkan ni, okay, murid-murid boleh tengok gambar rajah ni dalam buku teks muka surat 13. Okey, berdasarkan gambar rajah ni, yang mana satu bentuk ayat matematik dan yang mana satu bentuk lazim? Rasa-rasa anak murid cikgu yang mana satu? Alright. Dalam petak ni bentuk ayat matematik ke bentuk lazim? Jom kita tengok. Bentuk ayat matematik. Jadi ni adalah bentuk lazim. Okey. Faham? Okey, tengok dengan teliti. Okey,
Ni contoh yang seterusnya. Tadi cikgu tunjukkan yang mana satu ayat matematik dan yang mana satu bentuk lazim. Okey, yang ni bentuk ayat matematik ke lazim? Bentuk ayat matematik, pandai. Dan yang ni adalah bentuk lazim. Good job. Bagus. Alright, gambar yang seterusnya ni. Okey, yang mana satu bentuk ayat matematik dan yang mana satu bentuk lazim? Alright, ini adalah bentuk ayat matematik dan juga ini adalah bentuk lazim. Okey, ni yang mana satu bentuk ayat matematik dan yang mana satu bentuk lazim? Okey, ni adalah bentuk lazim dan mana satu ayat matematik? Alright, ini adalah bentuk ayat matematik. Dan gambar yang terakhir ni. Okey, yang mana satu bentuk ayat matematik dan yang mana satu bentuk lazim? Alright, ini adalah bentuk ayat matematik dan ini adalah bentuk lazim. Okey, cikgu harap semua dah boleh kenal yang mana satu bentuk ayat matematik dan yang mana satu bentuk lazim. Okey, bentuk ayat matematik ni senang je. Dia macam ayat bahasa Melayu yang kita tulis tu. Satu line je bentuk ayat matematik. Dan bentuk lazim dia dalam macam ni. Kena ada simbol tambah kat sini. Kena garis. Okey, ingat tau. Letak dalam kepala bentuk ayat matematik macam ayat bahasa Melayu. Bentuk lazim dia banyak sikit macam ni. Dia kena susun-susun sikit. Okey. Okey, cikgu harap semua faham dan boleh kenal. Baiklah, cikgu harap tadi semua dah boleh kenal dan faham macam mana operasi tambah dalam bentuk ayat matematik dan juga bentuk lazim. Okey, sekarang kita akan teruskan lagi dengan macam mana kita nak menulis operasi tambah dalam bentuk ayat matematik dan juga bentuk lazim. Okey. Tapi pertama sekali cikgu nak ingatkan semasa kita nak tulis bentuk operasi tambah dalam bentuk lazim, kita kena tahu satu perkara, iaitu kita kena letakkan nombor yang kita nak tulis tu dalam nilai digit, dalam nilai tempat dan nilai tempat ataupun nilai digit yang betul. Okey, macam yang gambar rajah cikgu tunjukkan sekarang ni, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 14. Okey, dia dah letakkan, dah klasifikasikan dalam rumah sah dan juga rumah puluh. Jadi penting sangat untuk murid-murid tahu rumah sah dan rumah puluh supaya nombor yang kita nak letak, kita tak akan letak nombor sesuka hati. Okey. Macam mana kita nak kenal nombor tu, yang mana satu dalam rumah sah, yang mana satu dalam rumah puluh? Ingat tak sebelum ni, pembelajaran kita yang sebelum ni, cikgu pernah ajar macam mana kita nak tentukan nilai tempat ataupun nilai digit bagi satu nombor. Kita akan tengok daripada kiri nombor terlebih dahulu. Macam ni kan ada satu je. Jadi semestinya rumah sah. Kalau ada dua digit macam ni, kita akan tengok kiri nombor dan kiri nombor tu bermula daripada sah, puluh, ratus dan sebagainya lah. Jadi kita kena tahu. Okey, jom kita tengok contoh ni. Okey, ni tengok dia cakap apa. Mula-mula tambah sah, kemudian baru tambah
Okey, baiklah. Jom kita tambah SAR dulu. Kita tengok dalam rumah SAR je dulu. Okey, ni ada berapa? 1. Okey, letakkan 1. Okey, lepas tu kita bilang jom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Letakkan kat bawah 1 ni. Okey, kita bilang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 SAR. So, lepas bilang SAR, kita akan kemudian tambah puluh. Tadi kan? Okey, puluh ada berapa je? 1, 2, 3. Satu ikatan ni dia terdiri dia mewakili 10 batang. Jadi ada 30. Okey, jawapan dia 38. Okey, murid-murid boleh faham tak? Tak apa, lepas ni cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak tulis. Okey. Tadi kita belajar mengenal bentuk matematik, bentuk ayat matematik dan juga bentuk lazim. Okey, sekarang tengok ni yang cikgu tunjukkan. Yang mana satu bentuk ayat matematik dan yang mana satu bentuk lazim. Okey, yang ni bentuk ayat matematik atau bentuk lazim? Bentuk ayat matematik. Pandai. Okey, yang seterusnya ni adalah bentuk lazim. Good job. Bagus semua. Okey, jom kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh ni. Okey, tadi kan cikgu dah cakap untuk kita tulis bentuk lazim, kita kena pastikan kita tahu mana rumah SAR dan mana rumah puluh. Penting sangat sebab kita tak boleh letak nombor sesuka hati. Kalau kita letak sesuka hati, akan jadi salah. Jawapan yang kita akan dapat salah. Alright. So ni adalah ayat matematik. Soalan dia 38 tambah 15. Okey. Jom kita tengok. Ni dalam rumah SAR dan ni rumah puluh. Jom kita bilang ada berapa. Okay, ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tulis 8 kat sini. Okey, tulis untuk rumah SAR. Okey, puluh. 1 ni terdapat 10. Dia mewakili 10. 1, 2, 3. Jadi 30. Tuliskan kat rumah puluh. Okey, dia tambah. Okay, kita masukkan SAR. Kita bilang kat SAR. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 5. Kita tulis 5 kat dalam rumah SAR. Dan 1. 1 ni mewakili 10. Jadinya kita tulis 1 kat sini. Sebab kan total ni akan jadi 15. Kita tulis 1 kat sini. Okey, jom kita tambah. 8 tambah 5. Jadi total dia jadi, keseluruhan dia jadi 13. Okey, kita akan tambah 1 kat sini. Okey, jom kita kira. 1 tambah 3 tambah 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 53. Okey, faham? Okay, tak apa, nanti cikgu tunjukkan contoh. Macam mana kita nak tulis. Okey, sekarang jom kita tengok yang mana satu ayat matematik dan yang mana satu bentuk lazim. Okey, sekarang ni apa? Ayat matematik ke bentuk lazim? Bentuk ayat matematik. Dan yang ni semestinya bentuk lazim. Okey, pandai. Good job. Hebat semua anak murid cikgu. Okey, jom kita teruskan. Cikgu tunjukkan macam mana nak tulis dalam bentuk ayat matematik dan juga bentuk
lazim. Okey, nampak tak gambar rajah yang cikgu tunjukkan? Okey, nampak tak dalam kotak yang pertama tu ada berapa stick? Ada berapa batang berwarna kuning? Ada 30. Okey, yang kat sebelah tu ada berapa? 4. Pandai. Okey, ada 4. Okey, ni dah terbentuk ayat matematik. Tapi kita tak tahu lagi jawapan dia berapa, kan? Okey, untuk mudah kita tahu berapa jawapan dia, kita akan bentukkan bentuk lazim. Alright. Bentuk lazim. Macam mana nak buat bentuk lazim? Tadi kan kita kena pastikan dia berada dalam rumah yang betul berdasarkan nilai digit dan nilai tempat dia. So, kita bermula daripada sa dan juga puluh. Okey. Tadi cikgu ada sebut, kita nak tengok kalau kita imbas balik yang kita baca dulu. Kalau kita nak tengok nilai digit, nilai tempat, kita mula daripada kiri nombor. Jadi nombor 30 ni kiri dia ni kosong adalah nilai bagi rumah sa. Dan 3 adalah nilai bagi rumah puluh. Okey, so 4 ni kat bawah rumah sa. Okay, jangan lupa letakkan simbol tambah sebab kita tengah belajar dalam operasi tambah. Okey, jadi boleh tambah 0 campur 4 tambah 4 dan 3. Jadi jawapannya 34. Alright, daripada sini kita boleh tengok kita dah bentukkan, kita dah tulis. Ini adalah ayat matematik dan ini adalah bentuk lazim. Alright, ni bentuk lazim. Dan ni adalah ayat matematik. Okey, pandai. Okey, seterusnya gambar rajah yang kedua. Gambar rajah yang kedua tu ada berapa? Okey, dalam kotak yang pertama tu ada berapa pin bowling? Siapa pernah main bowling? Okey, mesti pernah nampak kan pin bowling ni? Okey, gambar rajah yang pertama tu, okey, bilang ada berapa? Okey, satu kelompok tu terdapat 10. Jadi total ada 23. Okey, jangan lupa letakkan simbol tambah. Dan gambar yang sebelah dia tu ada berapa? Ada satu kelompok tu 10 tambah lagi 2 jadi 12. Alright, ni pun dah terbentuk ayat matematik. Okey, sekarang kita nak tulis bentuk lazim. Macam cikgu cakap tadi, bentuk lazim kita kena pastikan dia berada dalam nilai rumah, nilai digit yang betul. Okey, tulis sa dan juga puluh. Okey, yang pertama masukkan mana. Okey, tak kisah bentuk lazim ni nak ambil nombor yang depan ni dulu ke, nak ambil nombor yang belakang ni ke, letak kat atas, kat bawah, tak kisah. Asalkan jangan tertukar nilai tempat dan nilai digit dengan nilai tempat nombor tu. Jadi nak senang kita ambil ni dulu. Okay, tadi cikgu cakap kita tengok daripada kiri nombor. Kiri nombor, okey, 3. Masukkan sa, 2 masukkan dekat puluh. Okey, jangan lupa simbol tambah dan masukkan dari kiri nombor kita tengok 2 juga 1. Alright. Jadi untuk kita tambah 3 tambah 2. 3 tambah 2. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 2 tambah 1. 1, 2, 3. Alright. Pandai. Jadinya ke
total keseluruhannya adalah 35. Okey, pandai sekarang. Okey, nampak lagi tak? Okey, dah boleh tulis tak? Ni adalah ayat matematik dan ini adalah bentuk lazim. Okey, bagus semua. Baiklah, setelah murid-murid dapat mengenal dan menulis operasi tambah dalam bentuk ayat matematik dan juga bentuk lazim, cikgu nak kamu semua buat latihan dalam modul PDPR yang baru dapat, yang baru ni, yang fasa 2, yang muka depan yang ni. Okey, buat pada muka surat 1 dan 2. Okey, macam yang cikgu ajar tadi, bilang dulu. Ini adalah ayat matematik dan bentuk lazim. Pastikan tulis dalam rumah yang betul, rumah sar, rumah puluh. Okey. Nanti dah siap, ambil gambar, hantar pada cikgu. Dan tugasan yang kedua, nanti tekan pada pautan link yang cikgu berikan. Tugasan yang pertama ialah Kahoot dan tugasan yang kedua adalah Woodball. Okey. Cikgu harap semua dapat buat tugasan yang cikgu berikan ni. Tak sempat siapkan hari ni pun tak apa. Tapi pastikan dalam minggu ni boleh hantar. Dan yang terakhir, terima kasih semua kerana telah berjaya menyertai kelas matematik kita pada hari ini. Good job, good job, good job. Terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum.